Siapa bohong isu tabung haji? Debat berani semuka anjuran Sinar Harian yang dikendalikan Tan Sri Johan Jaafar antara Datuk Seri Aziz Rahim dan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof telah berlalu pada 14 Ogos. Namun masih kedengaran pertanyaan yang meminta Mujahid menjelaskannya dengan lebih lanjut. Justru Jom Channel membuka ruang untuk Mujahid menjelaskan beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh Aziz pada debat tersebut dalam program secara langsung Bicara YB Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat siri ke-6 yang bertajuk Politik Berprinsip atau Politik Berpolitik Isnin lalu. Berhubung dakwaan Aziz Rahim bahawa pengurusan terdahulu tabung haji dipecat seolah-olah mereka sudah bersalah, Mujahid menjelaskan tindakan terhadap mereka adalah berkaitan dengan laporan polis berhubung dakwaan salah guna kuasa. Siasatan dalaman tidak mencukupi dengan tempoh yang memakan masa. Mana-mana syarikat pun sudah lumrah apabila ada siasatan dalaman, mereka terlibat dibekukan daripada jawatan, bukannya dibuang, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu. Mujahid berkata sekurang-kurangnya 4 laporan polis terhadap mereka. Satu berkenaan Yayasan Tabung Haji YTH di mana pengerusi dan CEO Ketua Pegawai Eksekutif serta COO Ketua Pegawai Operasi telah dibuat laporan polis. Keduanya laporan polis berkenaan satu transaksi pembelian tanah ladang di luar negara yang melibatkan FGV iaitu FGV Holdings Berhad dengan nilai yang meragukan. Ia melibatkan jenayah perdagangan. Dakwaan itu dibuat terhadap CEO dan juga COO. Satu lagi, kes tabung haji menjual satu usaha ladang dengan Indonesia. Tabung haji Indo Plantation juga melibatkan soal perjanjian bersyarat jual beli yang meragukan dengan memberi satu gambaran tidak betul kepada kedudukan keuangan tabung haji, jelas Mujahid. Ketika pentadbiran Pakatan Harapan pada tahun 2018, Mujahid mendedahkan dapatan siasatan dalaman institusi Islam itu susulan laporan keuangan tabung haji 2017 yang bercanggah termasuk isu keuntungan. Laporan pertama melibatkan dana program Yayasan Tabung Haji atau YTH tahun 2017 yang berjumlah lebih daripada 22 juta ringgit telah dikeluarkan untuk aktiviti yang mempunyai kecenderungan politik. Bagaimanapun, Aziz berkata dana 22 juta ringgit yang digunakan itu bukan wang daripada pendeposit tabung haji. Tetapi kata bekas pengerusi tabung haji itu, sebahagian dana itu hasil daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang berjumlah 7 juta ringgit selain sumbangan UMNO, kerajaan persekutuan dan syarikat-syarikat yang tidak pernah berniaga dengan tabung haji untuk menjalankan aktiviti bulan Ramadan 2017. Dalam hubungan ini, Mujahid mengingatkan YTH tidak boleh menerima sumbangan daripada parti politik. Mengenai isu penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang dibangkitkan oleh Aziz, Mujahid mempersoal kewajaran Kerajaan Perikatan Nasional menubuhkan RCI. Bila tabung haji sudah berjaya, seharusnya tidak timbul lagi misteri. Lainlah kalau pemulihan itu lingkup. Tapi kalau pemulihan itu sukses, saya tidak faham mengapa isu RCI dibangkitkan semula, ujarnya. Menurut Mujahid, pelan pemulihan dan perstrukturan tabung haji bermula Jun 2018 hingga temeterai perjanjian syarikat tujuan khas atau SPV iaitu urus harta jamaah Senia Berhad yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD terbukti telah berhasil. Beliau berkata pencapaian itu dapat dilihat pada lebihan aset tabung haji sebanyak 1.9 bilion ringgit setakat 30 Jun lalu. Terbukti dengan usaha kita iaitu Kerajaan Pakatan Harapan lakukan pada pertengahan 2020, segala soalan yang dikemukakan dijawab oleh kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini mengakui tabung haji untung, aset sudah melebihi liability dan pendeposit telah bertambah. Pelan pemulihan tabung haji terbukti sukses dan menunjukkan pemulihan, tegasnya. Mujahid menyifatkan desakan RCI tabung haji itu didorong oleh sentimen politik. Selain itu, ia untuk merendah-rendahkan usaha pemulihan yang dilakukan pasukan TH. Ia juga satu usaha untuk menutup segala kelemahan pengurusan TH terdahulu iaitu UMNO yang semakin hari semakin terdedah. Apabila mereka mendesak, rupanya desakan itu kena pada diri mereka sendiri, tegas Mujahid. Apabila sang kleptokrat memercik air di dulang, wajah UMNO boleh terkena percikannya.